Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah Tauqif Fulus anda, FBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya. Fulus, oh Fulusku. Fulus, Fulus, Fulus. Terima kasih. Ya, hari ini lain macam sikit dalam studio kita. Hari ini kita ada muslimah saja ya. Silakan duduk adik-adik muslimah kita ni ya. Dan sebelum ini kita pernah membincangkan tentang perbankan Islamik. Apa beza dengan yang konvensional? Tapi kali ini kita nak berbicara tentang lebih lagi besar, menyeluruh tentang pembangunan perbankan Islamik. Terus bersama kami dalam episod Fulus minggu ini. Pembangunan perbankan Islamik. Wow, itu saya tak payah tanya Farid. Memang dia takkan tahu apa. Saya nak tanya kepada yang pakar. Dan untuk itu kita jemput sekali lagi Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia yang berbahagia, Dr. Yasmin Hanani Muhammad Safian. Tepukan kepada Doktor. Baik, Doktor. Boleh kita mulakan tentang pembangunan perbankan Islam ni tentang sejarahnya dulu. Bagaimana ia tercetus? Ya. Silakan. Bagaimana ia tercetus. Siapa yang start? Betul. Mancis tu. Jadi ada bermacam-macam teori bagaimana perbankan Islam ni wujud. Di antara teori yang pertamanya ketika abad ke-20 ketika itu melihatkan negara-negara Islam ini mula bebas daripada penjajah dan kesedaran Islam mula meningkat. Terutama di Timur Tengah, terutamanya di Mesir. Jadi mereka merasakan bahawa Islam itu perlu diterjemahkan sebagai satu cara hidup. Pada tahun 1963 telah wujud satu perbankan bank Islam yang pertama di dunia di Mid-Rom. Teori yang lain pula ketika abad ke-20 juga minyak mula dijumpai. Dan negara pengeluar minyak ni kebanyakannya adalah negara-negara Islam. Jadi dikatakan semua toki-toki minyak ini tidak mahu meletakkan duit mereka di dalam bank konvensional. Jadi mereka memerlukan satu institusi yang 100% syariah compliant. Inilah dikatakan bagaimana wujudnya perbankan Islam. Yeah. Dan di Malaysia juga tidak ketinggalan. Pada tahun 63 kita telah wujud negara kita telah menubuhkan lembaga urusan dan tabung haji yang mana para pencarum yang ingin mengerjakan haji boleh menyimpan walaupun ia berbeza dengan operasi bank biasa, tetapi ini adalah pencetus kepada penumbuhan bank Islam di Malaysia. Adakah semasa itu lembaga tabung haji juga telah pun melaksanakan prinsip-prinsip Islamik di dalam simpanan pelaburan? Secara dasarnya ia adalah sebagai tempat simpanan, dan bank yang sebenarnya Islam yang beroperasi seperti bank Islam ditubuhkan pada tahun 83 iaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Dan ketika itu mula agresif dan tumbuh yang agak drastik pada tahun 90-an dan tahun 2000 hingga ke sekarang, daripada satu sahaja bank, dan sekarang ni kita Windows, Islamic Windows, dan kemudian berkembang menjadi satu institusi yang berasingan dan tersendiri. Itu antara perkembangan dari sudut institusi. Infrastruktur pun juga lebih bagus. Seperti mana kalau dahulu kita hanya fokus kepada perbankan Islam, sekarang ini kita telah lihat dari sudut players dia dah bertambah, dan juga kita telah ada institusi pendidikan kewangan Islam. Zaman dulu tak ada, orang pun tak tahu, sebut murabah, semua orang terkeliru. Itu dari sudut institusi kewangan. Perkembangan yang ketiga adalah perkembangan dari sudut perundangan dan juga legal framework. Kalau konvensional kita ada BAFIA,
Dan Islamic Bank kita ada Akta Perbankan Islam pada tahun 83 dan telah melalui siri penggubalan, dan yang terbaru pada tahun lepas 2013 IFSA telah digubal untuk memastikan kelangsungan institusi keuangan Islam di Malaysia benar-benar 100% patuh syariah. Itu mengenai sejarah, tetapi kita juga dapat melihat perubahan persepsi masyarakat kita itu sendiri. Sebabnya kalau kita ingat dulunya bila disebut perbankan Islam itu terlampau banyak orang kata persepsi yang negatif yang timbul. Dan sekarang ni bagaimana doktor tengok? Sebenarnya kalau dululah, kalau kita nak kata masa tahun 83 tu, kalau kita lihat sebenarnya tahun 83 tahun kemunculan bank Islam yang pertama, masa tu saya belum masuk Darjah 1 pun. Ketika itu Saya sebenarnya belum lahir. Oh, belum lahir. Ya Allah, muda, masya-Allah. Saya tua lagi lah. Okey, jadi ketika itu sebenarnya mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad telah melaksanakan pun menjalankan dasar penerapan nilai-nilai Islam. Walaupun telah ada dasar penerapan nilai-nilai Islam, tetapi pandangan, konotasi negatif terhadap perbankan Islam ni masih wujud ketika itu. Ya, kenapa agaknya, doktor? Pertama, mereka jual bank Islam. What's the difference? Dan yang kedua, tidak banyak institusi keuangan Islam yang ditubuhkan di Malaysia ketika itu, dan memang jihad yang berterusan untuk memastikan sistem perbankan Islam ini sehinggalah pada tahap ini. Dan sehingga hari ini pun kalau kita lihat, alhamdulillah, walaupun masih ada suara-suara yang negatif mengatakan Islamic Bank ini tidaklah 100% Islam, ada lagi yang mempertikaikan sejauh manakah keislaman. Di sana ada ruang pembaikan yang mana kita boleh menambah baik, dan kita perlu lihat Islamic Banks ini tidak wujud sekadar pada nama, sekadar pada teori atau kerangka, tetapi perlu diterjemahkan sebenar-benarnya. Kalau kita kata guna konsep mudharabah, profit and loss sharing, bukan profit sharing saja, loss you yang tanggung. Jadi itu adalah persepsi. Dan sekarang persepsi bukan sekadar di karangan orang Islam, orang bukan Islam pun telah, alhamdulillah, telah ramai untuk membeli produk-produk perbankan Islam. Kalau kita nak didik di rumah anak-anak kita, doktor ada berapa anak? Saya setakat ni 6. Alhamdulillah, baru 6. Saya macam boleh tambah lagi banyak. Okey, kita nak didik anak kita di rumah tentang perbankan Islam tu macam mana? Ya, jadi sebenarnya perbankan Islam ni seperti mana yang saya sebut dalam episod sebelum ni, ia adalah sesuatu yang antara syurga dan neraka. Dia bukan antara pilihan, option untuk pilih ya ataupun tidak. Ia adalah sesuatu kewajipan. Jadi dengan anak ni kita pun dah didik. Okey, kena buka akaun, mestilah akaun yang akaun Islamik. Kalau kita pergi akaun nama tu konvensional, kita tak akan pergi. Jadi kita kena berikan pendidikan kepada anak seawal-awalnya. Kalau makan tu anak-anak, saya ajar anak saya kalau nak makan tu kena tengok ada cok halal jakim tak. Bank pun sama. Tengok bank ni mesti bank Islam. Itu kata-kata doktor lah. Tapi sekarang ini kita nak tengok dulu apa masyarakat di luar sana. Apakah mereka tahu tentang pembangunan perbankan Islam. Jom kita saksikan. Sebenarnya perkembangan bank Islam ni amat bagus bersuaian syariah Islam ya. Cuma apa yang saya nampak sekarang ni, masyarakat masih ramai lagi tidak mengetahui apakah konsep perbankan Islam ni ya. Ini pihak tertentu perlu memperluaskannya lah dalam sama ada melalui media massa atau media maya. Perbankan Islam sekarang ni nak dibandingkan dengan dulu, sekarang lebih efisien lah, lagi macam mudahkan orang. Alhamdulillah, saya tengok sistem perbankan Islam kat Malaysia ni dah menjadi popular. And not even in Malaysia, actually dah sampai ke merata dunia, sampai ke Europe in fact. Ya, itu pandangan mereka yang berada di luar sana. Sejauh manakah kita yang berada di sini faham ataupun tidak? Ya, macam penonton kita ni, faham atau tidak? Ke dah mengantuk dah? Jangan. Ini memang topik ni walaupun kedengarannya macam berat, tetapi kita sebagai umat Islam kita kena ambil tahu. Betul tak? Ya, betul. Betul ya? Ya, okey, betul, dan sekarang ni sebabkan dia orang rasa macam mengantuk, kita rehat dulu. Kita akan kembali dengan seorang lagi artis popular sebentar saja lagi dalam Fulus.
Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Barang siapa yang cintakan sesuatu, maka dia akan menjadi hamba sesuatu itu. Kahwin ni, kita semakin rapat, semakin cinta, semakin sayang pada Allah. Ilah tu penting sangat bagi kita orang Muslim. Sebab bila kita buat apa-apa, kita sepatut syukur. Apa yang Tuhan bagi kepada kita, baik atau tak baik, kita mesti ucapkan Alhamdulillah. Ya. Terima kasih 30 sen. Dan kita masih lagi membicarakan tentang pembangunan perbankan Islam secara keseluruhan ya. Dan masih lagi bersama dengan kita Dr. Yasmin Hanani Muhammad Safian. Tapi di sebelah doktor begitu jelas sekali kelihatan. Yes. Iaitu tak boleh tak nampak. tak boleh tak nampak sebenarnya. Nampak, Penyanyi yang sebenarnya lahir daripada program Reality TV. Sahri, tepukan kepada Sahri. Terima kasih. Selamat datang Sahri. Terima kasih. Ya, apa cerita Sahri? Saya tengok dari dulu sampai sekarang sama je Sahri. Ya. Maintain pembangunannya sama. Pembangunannya sama. tak pengurus. Itulah dia. So macam mana Sahri sekarang ni? Sekarang saya masih belajar lagi. Hari itu dah belajar. Saya sambung belajar lagi ke peringkat degree pula. Sekarang di sebuah universiti swasta di ini KL. mesti belajar perbankan ni. Nampak kamu macam pegawai bank ni. Tak. Dalam jurusan apa tu? Jurusan muzik juga. Jurusan muzik. Sebab minat muzik memang orang kata memang nak bekerja dalam bidang muzik lagi. So belajar muzik lah. Ya, pembangunan muzik lah. Itu kita buat tajuk lain nanti. Tapi sekarang ni Sahri, sajalah kita nak flashback balik kan. Lagu Sahri yang dulu tu apa tajuk dia? Memori lagu dulu ya. Memori tercipta ke apa? Memori daun pisang. Itu dangdut aku tahu. Memori bahagia. Memori bahagia. Okey. Sedikit saja untuk kita rasa baliklah zaman itu. Rasa sikit ya. Rasa sikit. Okeylah untuk Faizal untuk Faizal boleh. Semua ni nak untuk Faizal dan semua orang yang ada kat Fulu sekarang ni yang menonton kat rumah. Doktor pun nak tengok. Doktor pun nak tengok boleh. Okey, nyanyi chorus sikitlah. Berikanlah masa untuk difikirkan apa yang terbaik bagi meneruskan percintaan ini yang terpendam di jiwa. Okey, dah cakap. Itu bukan kepada Sahri. Dan kita dengar sekarang apa kata juri. Silakan. Okey, Dr. Yasmin Hanani kan. Sahri pun saya rasa mesti dia ada kemuskilan tentang perbankan Islam ni. Mungkin Sahri ada nak bertanyakan kepada doktor. Saya difahamkan juga bahawa negara kita ni Malaysia merupakan antara negara yang leading dalam bidang perbankan Islam ni. Mungkin doktor boleh huraikan lebih lagi betul ke? Ke mana keistimewaan kita yang kata kita boleh mengatasi negara-negara yang negara Islam lain tu. Sebenarnya kalau kita lihat Malaysia adalah antara negara yang agak agresif dalam menawarkan produk-produk yang patuh syariah. Itu dari segi aktiviti operasi di perbankan. Dan selain itu juga kita sebenarnya menjadi pusat para pelajar luar negara untuk menimba ilmu tentang perbankan Islam. Kita adalah hub pendidikan keuangan Islam yang mana para pelajar daripada Timur Tengah, daripada Mesir, daripada Qatar, luar negara, mereka datang ke Malaysia untuk belajar di institusi berkenaan keuangan Islam ini di Malaysia. Nampaknya walaupun bukan kita pencetus seperti yang doktor kata tadi kan, tetapi kita dipandang tinggi sekarang ini. Kita dipandang tinggi kerana inisiatif pihak kerajaan
kerajaan, menubuhkan di bawah bank negara, menubuhkan pusat-pusat pendidikan ini, dan juga kita lihat di universiti-universiti pun telah menawarkan banyak degree in Islamic banking, degree in Islamic finance dan sebagainya yang menarik para pelajar daripada luar negara. Itu dari sudut pendidikan, dari sudut produk dan sebagainya kita juga boleh berbangga kerana Malaysia adalah antara negara tertinggi dalam penerbitan sukuk. 70% daripada terbitan sukuk di dunia adalah diterbitkan di Malaysia. Okey, kalau di Malaysia ni institusi mana yang memantau perjalanan perbankan Islam? Dari sudut operasi, bank-bank Islam di Malaysia ini, ia adalah dipantau secara terus oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia pada tahun 1997 Cik Sahari telah menumbuhkan Majlis Pengawas Penasihat Syariah, dan mana pada tahun 2003 Majlis Penasihat Syariah ini telah mendapat kuasa otoriti untuk menasihati bank-bank dan melihat bank mana yang tak patuh syariah ni. Setiap lagi dapat surat cinta. Memang dan sentiasa dipantau lah. Sentiasa dipantau. Dan tahun lepas di bawah penggubalan Akta Institusi Kewangan Islam yang baru, Bank Negara diperkasakan lagi dan dapat lagi power lebih untuk jadi watchdog, dia jadi big brother. Okey, mana-mana bank, I'm watching you. So kena berhati-hatilah dalam pemilihan dan penawaran produk, dari kesahihan akad dan sebagainya, bukan sekadar nama. Itu dia. Okey, Sahari. Ya. Silakan. Saya rasanya dah cakap-cakap pasal benda lagi satu lah. Saya rasa benda ni orang kat luar pun akan sentiasa tanya soalan ni. Saya tanya jugalah. Perbezaan orang kata conventional banking dan juga Islamic banking. Orang kata kalau macam kita nak apply kereta, loan rumah, loan apa semua, mana yang adakah Islamic banking menawarkan apa-apa package yang lebih menarik lebih mudah, lebih mudah supaya untuk apply loan tu compare dengan bank yang konvensional? Boleh tolong paskan sikit? Dari segi teori, dari segi operasinya, mana-mana perbankan, mana-mana bank pun sama ada konvensional ataupun Islam, kalau ada orang memohon, dia bukan boleh okey, saya akan approve tak. Ya, kita akan tengok credit worthiness. Dia ni berapa gaji dia boleh dibayar ke tidak, dia ni layak tak, kalau tak ada lesen macam mana nak ada kereta. Jadi semua proses-proses ini sebenarnya perbezaan tempoh masa memproses permohonan itu bukan antara bank Islam ataupun bank konvensional, tapi antara bank-bank. Dia bank A, bank B, bank C. Kadang bank A ni boleh ambil masa 2 minggu, bank ni masa sebulan. Dia lihat bagaimana department yang mengawal dan juga memproses kita punya permohonan. Dari sudut mudah dan tidaknya itu bergantung kepada proses yang saya sebutkan tadi. Dan memang berbezalah Cik Sahari, sebab perbankan Islam ia adalah 100% tidak ada interest. Baik, okey. Saya ada terbaca juga dalam satu artikel yang mengatakan yang perbankan Islam di Malaysia ini sebenarnya tidaklah 100% Islamik. So jadi ada pihak di sana yang cuba untuk mengalihkan pandangan, ataupun saya tak tahu, mungkin dia ada fakta yang membenarkan apa yang dia cakap tu. So pandangan doktor pula macam mana? Terima kasih Cik Fazal. Memang Cik Fazal, Cik Sahari, kadang-kadang memang banyak sejauh mana keislaman perbankan Islam. Adakah dia perlu mengucap 2 syahadah, dia perlu bersunat dan sebagainya. Okey, ada 2 perkara. Pertama, kita akan tanya, okey, kalau dia kata perbankan Islam sekarang ini tidak benar-benar Islam, apakah alternatif dia? Apakah usaha yang telah dilakukan untuk melebih Islamkan bank yang ada sekarang? Yang kedua, sekiranya dia mengatakan bahawa kontrak-kontrak yang diadakan itu hanyalah sebagai make up sahaja, itu adalah satu dakwaan yang tidak berasas. Sekarang ini setiap bank mempunyai majlis pengawasan syariah dan ada syariah department. Kita memang tidak boleh. Akad itu perlu menepati 100% kehendak syariah, dan paling penting kita tidak mengamalkan riba berdasarkan kontrak-kontrak yang telah dimeterai. Di samping itu juga kita kena promote tidak ada menzalimi penghutang, contohnya penghutang tak mampu bayar. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu tengok. Dan untuk pengetahuan Cik Sahari, bank-bank Islam kat Malaysia ni semua kebanyakannya membayar zakat. Membayar zakat. Mereka ni membayar zakat, dan ada yang diberikan terus kepada majlis zakat negeri dan sebagainya, dan ada bank-bank yang mengeluarkan zakat secara persendirian. Yang mana memang tidak dilakukan oleh bank konvensional. Baik, terima kasih. Farid, macam mana? Okey. Setakat ni apa yang awak faham? Faham sama.
Best, betul. Okey, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Saya rasa mesti adik-adik kita dekat sini yang terdiri daripada pelajar economic finance ada soalan tersendiri. Bila kita tweet tadi tentang pemilihan kerjaya, saya nak dengar soalan daripada mereka. Sebentar saja lagi, terus bersama Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Ramai wanita di luar sana tertanya-tanya macam mana cara nak kelihatan muda jelita. Rahsianya Beauty Umairah. Dengan Beauty Umairah, kulit anda akan ajar, badan anda akan langsing dan wajah anda akan berseri-seri. Dengan Beauty Umairah, anda kekal sihat, muda, jerita, bergaya. Percayalah cakap kartun. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita hari ini untuk Fulus, iaitu Dr. Yasmin Hanani dan juga Sahri. Tepukan kepada mereka berdua. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini kita bercakap tentang pembangunan perbankan Islam. Dah banyak yang doktor huraikan dan Sahri pun banyak soalan tadi kan. Kita nak tanya tentang, kita sentuh sikit tentang takaful. Takaful dan juga insurans yang konvensional. Adakah itu pun termasuk dalam sistem perbankan dan sebagainya? Ya, takaful dan juga insurans ni sebenarnya dia salah satu produk di bawah kewangan Islam. Walaupun bank tidak menawarkan takaful, biasanya ditawarkan oleh syarikat-syarikat takaful, dia memang pun sama. Perbezaannya sama dengan bank Islam dengan bank bukan Islam, antara syurga dan neraka. Kerana kebanyakan ulama, konsensus ulama mengatakan bahawa insurans adalah haram. Dan semua orang Islam perlu menggunakan takaful. Terutamanya life insurance itu memang satu. Kenapa ia haram? Pertamanya dia banyak unsur. Antaranya elemen ketidakpastian yang disebut sebagai gharar ataupun uncertainty. Sangat tinggi. Kerana pertama menidakkan kuasa Allah SWT. Sebab kita percaya kalau aku mati nanti dapat duit. Jadi kita telah menggantikan qada qadar Allah tu dengan pampasan duit. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, kalau kemalangan berlaku, kita akan dapat duit, kita untung. Tapi bila tidak berlaku apa-apa, Encik Sari, kita akan hilang duit yang kita beri kepada syarikat itu tadi. Sari macam mana daripada segi insurans ni? Pasal insurans tu sebab saya ada difahamkan juga, ada yang kata buat insurans savings. Ada kan. So macam mana tu doktor boleh tolong insurans? Okey, saya sentuh dari sudut takaful. Jadi takaful ini kalau dulu dia ada protection. Dia berperanan sebagai protection. Okey. Contohnya kita ikutlah package apa kita nak. Sama ada kita nak package protection dan juga saving, jadi dia akan tengoklah. Okey, untuk katalah kita mencarum 200, okey, premium 100 ini kita simpan untuk saving, yang mana dana 100 ini tadi akan dikembangkan menggunakan mudharabah, menggunakan akad-akad yang berkaitan lah. Dan sebahagian itu tadi akan disimpan, katalah ada 50 orang yang mencarum 100 ni tadi dikumpulkan dalam satu pool, yang mana pool ni bila berlaku kemalangan lah kata, contoh salah seorang, Cik Faizal masuk, Cik Sahari masuk, semua yang ada kat sini masuk, ada 100 orang, lepas tu saya pula sakit tiba-tiba. Jadi diambil dana ni tadi, dana tabarruk dipanggil ni tadi, untuk memberi pampasan pada saya. Jadi dia ada macam-macam. Ada yang
protection saja, ada yang pelaburan saja dan sebagainya. Dia konsep dia lebih luas. Kita nak buka soalan kepada penonton. Kita adik-adik kita, silakan. Sekarang ni kan selain daripada mengetahui bank-bank Islam dekat Malaysia, saya sebagai umat Islam, macam mana saya nak tahu lebih berkenaan perbankan Islam yang Thayyiban selain Halal daripada nak tahu maklumat tu daripada mana selain daripada tahu adanya wujud bank Islam kat sini. Sebenarnya sekarang ni sangat mudah untuk kita mengetahui tentang perbankan Islam melalui laman web. Jadi biasanya institusi kewangan ini dia berdaftar dengan bank negara, kita boleh masuk dalam laman web, kita boleh tahu yang mana halal, yang mana tak halal, yang mana berdaftar, yang mana tidak dan produk-produk yang ditawarkan. Dan biasanya kita perlu berusaha lebih sedikit. Walaupun sekarang ni bank konvensional, setiap bank konvensional tu insya-Allah sebelah dia tu ada Islamic bank dia. Jadi kita pergilah yang kat sebelah tu. Walau di mana kita berada, insya-Allah mudah dan insya-Allah orang di kaunter yang menjaga tu yang cantik manis tu bersedia untuk menjawab pertanyaan kita. Tidak menjadi masalah. Tetapi realitinya doktor kan, sekarang ni di antara bank A dengan bank B pun mesti diorang pun wujud persaingan untuk apa orang kata menarik pelabur, penyimpan dan sebagainya. Jadi masing-masing cuba untuk menandingi yang lain. So macam mana pula? Betul. Sebenarnya antara cabaran perbankan Islam ini, cabaran pertama adalah kita tidak dapat memberikan kalau konvensional interest rate memang tetap okey 5%, 10%. Kalau perbankan Islam, cabaran dia kita terpaksa berjihad untuk mengatasi persepsi orang ramai bahawa perbankan Islam tidak dapat menjamin keuntungan daripada pelaburan. Kerana keuntungan pelaburan ini adalah sesuatu benda yang kita tidak pasti, terutamanya sekiranya menggunakan akad mudharabah. Jadi bagaimana? Jadi bank-bank Islam ni terpaksa fikir bagaimana nak attract, sebab customer-customer even orang Islam pun sendiri, mereka ni berdasarkan sama je ni dia punya return yang ini 5%, bank Islam 4 je. Jadi dia akan ubah. Jadi dia tak faham bahawa sebenarnya bila konsep bank berperanan sebagai peniaga, konsep untung rugi itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Bila tak pasti itu dia kena tahu. Kadang-kadang untung tu lebih, kadang-kadang tak ada untung. Macam pak cik dekat pasar malam, adakah untung dia? Saya memang akan dapat malam ni. Tengok-tengok malam ni hujan. Ataupun malam esok salji pula. Memang tak boleh nak berniaga. Jadi itu konsep yang kita perlu faham bahawa bank bukan meletakkan interest. Jadi bila tidak ada interest bank Islam, dia tidak boleh letakkan fixed return. Itu cabaran dia. Okey, silakan soalan yang seterusnya. Di manakah kedudukan Malaysia di dalam pembangunan industri perbankan Islam? Setakat ini Malaysia sebenarnya boleh kita katakan leading lah. Kalau bukan kalau kita tengok di rantau Asia, dulu kita dengan Indonesia, sekarang ni Singapura pun bercita-cita untuk menjadi hub untuk Islamic banking and finance. Bayangkan Singapura yang mana kita kata dia bukan negara Islam tu, dia juga berusaha untuk menjadi sebuah hub perbankan Islam. Dan sekarang ini dari sudut contohnya kita ini standard kita dari sudut kewangan dan juga perundangan banyak menyokong pembangunan perbankan Islam yang mana menjadi contoh kepada negara-negara Islam dan bukan Islam sama rata. Dan bukan negara-negara Islam sahaja. Sekarang ni perkembangan mereka kesedaran terhadap perbankan Islam, sebagai contoh United Kingdom dan juga Hong Kong telah menubuhkan bank-bank Islam mereka, dan Perancis sebagai contoh mereka telah membuat satu dasar guideline cukai untuk sukuk contohnya. Mereka ini negara bukan Islam. Kalau kita orang Islam pun masih ragu-ragu lagi tentang perbankan Islam, tanyalah, bukan tanya kenapa tapi tanyalah di mana iman kita. Sekarang ni untuk penonton di rumah yang sentiasa setia bersama dengan kita setiap minggu, soalan mingguan dan juga soalan terkumpul untuk anda mendapatkan hadiah. Silakan. Baik, itu soalan untuk penonton-penonton di rumah. Yang mingguan tu jawab secara mingguan, yang terkumpul tu kumpullah sampai ke habis musim nanti. Baiklah, kepada Sari terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada sesuatu yang Sari nak sampaikan kepada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak produksi Fulus kerana sudah jemput saya. Terima kasih kepada Faizal, juga terima kasih kepada Dr. Yasmin yang banyak bagi info yang berguna kepada saya dan juga penonton-penonton yang ada di sini maupun di rumah. Dan semoga kita semua boleh amalkanlah apa benda ilmu kita belajar ini untuk jadikan kita semua
sebagai Muslim, orang Islam yang lebih baik. Ya, betul. Dan kita harapkan Sahri juga dapat menghabiskan pengajian dalam bidang muzik. Tinggal berapa lama lagi? Lagi 1 sem. Lagi 1 sem. Jangan ada repeat paper ya. Okey. Dan juga doktor sendiri, kesimpulan daripada doktor tentang pembangunan perbankan Islamik. Terima kasih Encik Faizal ya. Dan kesimpulan pendeknya, pembangunan ini kita lihat ada 3 fasa, tahun 80-an, 90-an dan tahun 2000. 2000 hingga sekarang ini adalah pembangunan yang sangat progresif, dan marilah sama-sama kita menyokong pembangunan sistem kewangan dan perbankan Islam di Malaysia. Ya, Dr. Yasmin Hanani dan juga Sahri, tepukan kepada mereka berdua. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan tetamu-tetamu yang lain minggu hadapan Fulus setiap Jumaat 9 malam di TV Al-Hijrah. Dan macam biasa kita tutup program kita bersama dengan 30 sen. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Habibi ya nuril aini ya sakir hayali Ashib alisni wala ghairu fi bali ساكي غيالي عاشق على سنين ولا غير ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكي غيالي عاشق على سنين ولا غير ببالي حبيبي 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 يا نور يا حبيبي 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 يا نور العين يا ساكي غيالي Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.